Okay, selamat datang kepada Aidil ya. Okay, saya ucapkan selamat datang. Tahniah kerana tak sesat. Okay, so hari ni bersama saya lagi kita akan masuk ke topik 4. So kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir, macam mana kita nak selesaikan kita punya linear programming. Okay, so para pelajar boleh lihat yang tertera di saya punya screen. Nana nampak tak kat sana? Nampak. Okay, beres. Kalau tak nampak, Roger. Just Roger je. Boleh? Boleh. Okay, so kita pergi kepada problem solving. So bagaimanakah sama ni saya ajar ikut step by step. Saya dah tunjukkan daripada peringkat macam mana kita nak tentukan feasible region tu, daripada mana kita buat straight line, lepas tu kita tentukan kita punya feasible region, betul? And then semalam saya dah ajar macam mana nak keluarkan maklumat daripada soalan yang berkaitan dengan daily problem, betul? So kita kena keluarkan maklumat tu satu per satu. Okay. So kita lihat kepada nota yang diberi. So kita akan masuk problem solving menggunakan using corner points or vertex point. Okay, tu method yang kita akan gunakan, corner point ataupun vertex point. So actually corner point dan vertex point ni adalah apabila kita selesai melukis kita punya gambar raja, kita akan dapat dia punya apa nama? Dia punya area, betul? So area tu di sekeliling area kita tu terdapat koordinat-koordinat yang mengelilingi kita punya feasible region. So koordinat-koordinat tu kita panggil sebagai corner point ataupun vertex point. Boleh? Okay, itu method yang kita akan gunakan. So dia ada beri tahu kat sini step by step dia. Yang pertama, you kena identify the feasible region lah. So before kita kena identify feasible region, kita kena keluarkan maklumat dahulu, betul? Okay, and then determine the coordinate of each corner point. Lepas tu sekiranya ada titik yang kita tak pasti pada kertas graf kita tu, so kita boleh gunakan method of point of intersection. So kita equate the equation, so kita akan dapat the exact coordinate. Sebab kita akan menggunakan kertas graf yang sebenar. Sebab maksud kamu akan melukis pada skala yang betul. Okay, so C, okay, D, okay, so lepas tu dari situ kita akan mengikut objective function, sama ada dia nak minimize ataupun maximize dia punya objective function. Okey, kita lihat kepada example yang ke-9 example yang ke-9 minimize subject. Okey, so macam example yang ke-9 ni, kamu dah inequalities constraint tu dah diberi, objective function dah diberi. So bermaksud kamu bukan dapat soalan yang panjang untuk keluarkan maklumat and then baru kita melukis. Tak, ni peringkat awal sebab saya tunjukkan macam mana kita nak buat lukisan tu dahulu. Okay, lepas ni baru kita pergi kepada soalan yang panjang, kita keluarkan maklumat, barulah kita menyelesaikan soalan. Boleh? Okay, so kita lihat kepada example 9. So minimize, kita ada objective function kita iaitu z, which is objective function equal to 3x plus 6y. And then ada berapa constraint yang diberi? Ada 1, 2, 3, dan macam yang saya cakap, yang keempat tu wajib ada. X greater equal to 0 dan juga y greater equal to 0. Okay, so bermaksud akan ada 3 straight line yang perlu kita lakarkan pada kita punya kertas graf. Sebab yang ni semua kita tak tahu dia punya koordinat macam mana kan. So bermaksud kita kena go through one by one. Okay, so let's say for example, yang ni saya labelkan nombor 1, yang ini nombor 2 dan yang ini nombor 3. Okay, boleh ikut tak setakat ni para pelajar? Okay, boleh? Okay, tak? Okay, buat thumbs up? Okay, very good. Okay, so that's my student. So memang awesome mereka ni semua Okay, so kita kembali kepada kita punya muka surat. Okay, muka surat yang tadi. Okay, 1, 2, 3. Okay, so kita pergi satu per satu. So let's say for example, untuk equation yang pertama ni saya menggunakan warna apa warna pink. Okay, so langkah pertama kita perlu jadikan y sebagai subjek terlebih dahulu. So apabila saya jadikan y sebagai subjek, dia akan jadi y greater than equal to 20 minus 4x. Boleh? Okay, boleh? Okay, so bermaksud equation of line yang kita boleh ambil ia adalah y sama dengan 20 minus 4x. Okay, so daripada sini saya boleh dapatkan two coordinates untuk saya bentukkan a straight line. Boleh? So kita akan masukkan dua koordinat iaitu x dan juga y, iaitu when x equal to 0 dan juga when y equal to 0.
So bila X sama dengan kosong, Y sama dengan apa? 20. Dan bila Y sama dengan kosong, X sama dengan apa? Y sama dengan kosong, X sama dengan 20 bagi 4 jadi 5. So kita akan dapat dua koordinat, iaitu yang pertama 0, 20 dan juga yang kedua adalah 50. Saya tak nak lukis line dahulu. Kita nak cari every single koordinat untuk setiap equation yang ada. So kita pergi kepada inequalities yang kedua. So tadi saya guna warna apa? Pink. Kali ni saya guna warna orange. Okay. Untuk line yang kedua. So warna orange. So jadikan Y sebagai subjek. So kamu akan dapat Y greater than equal to 20 minus X. Betul? So bermaksud the equation of a straight line is Y equal to 20 minus X. Sir, greater ke? Oh sorry salah tulis. Okay, thank you. Okay, kejap anak murid saya tunjuk lagi muka dia orang. So dia orang ni sangat alert. Okay, kita bagi tepukan sikit kat dia orang. Okay, tepukan sikit. Okay, thank you. Okay, so kita kembali. Kita betulkan yang salah tadi. So dia kata patutnya lebih ke kecil. So terima kasih kerana betulkan saya. Saya pun manusia, ada error. So Y less than equal to 20 minus X. So jadikan Y sama dengan 20 minus X. So kita boleh masukkan coordinate X dan Y. So when X equal to 0 and when Y equal to 0. Betul? So bila X sama dengan kosong, Y sama dengan 20. Bila Y sama dengan kosong, X sama dengan, iya ke? 20 juga. Betul? So maksud kita ada dua koordinat, iaitu 0, 20 dan juga 20, 0. Boleh tak anak-anak belajar? Okey. So sekarang ni kita pergi kepada inequalities yang ketiga. So kali ini saya akan gunakan warna biru. So jadikan Y sebagai subjek, kita akan dapat Y is greater than equal to 10 minus X. So bermaksud equation of a straight line is 10 minus X. So kita boleh masukkan ke dalam kita punya koordinat. So when X 0, when Y 0, kita akan dapat 10 and 10. Betul? Okay. So saya dah dapat koordinat untuk setiap equation of line. So kita boleh plotkan atas kertas graf kita. So nanti kalau kamu buat yang betul-betul, make sure atas kertas graf yang sebenar lah. Okay. Macam saya ada kertas graf dah. Saya punya kertas graf yang palsu. So macam mana nak bila kita nak buat sketching ataupun plotting pada skala yang sebenar, kita kena lihat pada nilai X dan Y yang kita ada. So kita lihat apakah nilai Y yang terbesar? 20. Apakah nilai X yang terbesar? 10. Okay, daripada situ kan? Daripada situ kita boleh tahu skala kita berapa. So bermaksud paling maksimum adalah 10. So suka hati awak lah awak nak buat macam mana dah. Tapi make sure kita tahu yang paling besar adalah 10, yang paling kecil apa kan. Okay. So sekarang ni kita pergi kepada kertas graf. Okay. Ada kertas graf gitu. Saya ada buku kotak-kotak kertas graf lah. Wang, ada buku kotak-kotak, saya boleh jadi kertas graf lah kan. Okay. So saya akan buat paksi X dan juga paksi Y terlebih dahulu. So saya kata kita punya gambar rajah sentiasa berada pada first quadrant. Okay. So saya ambil pembaris. Pembaris betul loh. Pembaris betul. Betul. Okay. So kita buat garisan pada paksi X. Okay. So ini adalah paksi Y. Dan satu lagi saya akan ambil sebagai paksi X. Okey. Okey. So kita ada berapa tadi? 20 5, 10. Kan ni tak cukup besar. 10. Tak apa-apa, kita buat dulu Kalau tak cukup nanti saya tambah So saya akan labelkan kita punya skala 1, 2, 3, 4, 5 10 15 dan juga 20 kat atas ni. Okey, kita naikkan sikit kita punya garis hitamnya. So di kat atas sikit lah. Okey, so 20 kat atas ni. So ini 15. So ini adalah 10. Ini 5. So ini kosong. So begitu juga pada paksi X. 5 10 15
20. Okey. So sekarang ni saya dah ada paksi X dan paksi Y yang saya boleh plotkan setiap koordinat yang ada. So saya akan bermula dengan kita punya koordinat yang pertama daripada equation line yang berwarna pink. So saya akan gunakan warna pink lah, ikut dia punya warna supaya mudah kita nak kena pasti. So koordinat yang pertama kita kena plotkan apa kelas? 0, 20. Bermaksud X0, Y20. So kat atas ni lah dia punya koordinat kan. So saya pangkah kat situ. Okey, seterusnya koordinat yang kedua adalah 5, 0. So 5, 0 berada kat mana? Bawah ni. Okey. So saya kecilkan saya punya scale. Saya sambungkan dengan pembaris saya. Okey. So saya akan jadikan dia sebagai satu straight line yang berwarna pink. Okey. So lepas kita buat satu straight line, jangan lupa untuk kita labelkan equation of line. Apa equation of line kita tadi? Y equal to 20 minus 4x. Boleh ke? Okey. Kemudian, pelajar, yang kedua berwarna orange. Okey, apakah koordinat yang pertama? 0, 20. So, koordinat yang sama juga kan? Kita tindih atas dia. Yang kedua, 20, 0. So, kat sini. Okey, so saya kecilkan sikit untuk saya sambungkan dia. Okey, jadi satu straight line. Okey, so jangan lupa untuk kita labelkan dia punya equation of line iaitu y equal to 20 minus x. Okey, para pelajar perasan tak dekat graf saya tak tulis inequalities. Kita kena tulis sama dengan tau. Sebab equation of line tak ada inequalities, dia mesti equation. Equation adalah sama dengan. Okey. Kemudian berwarna biru. So koordinat yang pertama adalah 0, 10. So kat sini. And then yang kedua adalah 10, 0. So kita boleh connect 2 points ni menjadi satu straight line. Satu straight line. Okey, so inilah gambar rajah kita. Okey. Boleh And then kita ada maklumat lagi. X mesti lebih besar sama dengan 0, Y mesti lebih besar sama 0. Maksud dia mesti berada di kanan paksi Y dan dia mesti berada di atas paksi X. Itu yang wajib. Yang wajib tak payahlah kita tunjukkan. So itu awak dah tahu. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak tentukan feasible region? Okey, kita kembali kepada definition of feasible region. Definition of feasible region is the region which is satisfy all inequalities. Maksud dia kawasan yang memenuhi syarat-syarat pada inequalities tadi. Okey, so saya pilih warna hijau. Okey, kita lihat pada macam mana nak tentukan dia punya feasible region tu, kawasan kita. Lihat pada line yang berwarna pink terlebih dahulu. Okey, so apakah simbol terakhir apabila kita jadikan Y sebagai subjek? Lebih besar sama dengan. Kebetulan kita punya inequality semua ada sama dengan. So semua garis solid line. Itu kena be careful juga. Okey, so bermaksud pada garisan warna pink ni dia berada di upper dia punya half, upper half, bukannya lower half. So ni garisan pink, yang mana upper half, yang mana lower half? Okey, so saya akan lukiskan garisan ke atas pada setiap bahagian. Arrow ke atas. Untuk kawasan ni dia arrow ke atas. Lagi mana lagi? Okey, kat sini dia arrow ke atas. Boleh Okey, kemudian untuk yang berwarna oren. Berwarna oren, apakah simbol terakhir dia? Lebih kecil. Okey. So dia upper ke lower half? Lower half. So bermaksud di bahagian sini dia lower, dekat sini dia lower, dekat sini dia lower. Okey, selesai. Betul? Okey. So kemudian kita pergi kepada line yang berwarna biru. Warna biru, apakah simbol terakhir dia? Lebih besar sama dengan. Bermaksud dia adalah upper half pada garisan berwarna biru. Bermaksud warna biru dia berada di atas. Okey, kat sini dia atas, kat sini dia atas, kat sini dia atas, kat sini dia atas. Okey. Saya nak tanya kat awak, kawasan mana yang mempunyai ketiga-tiga arrow? Yang ada 3 arrow. Yang mana? Yang ni, betul? Ni tak? Betul? Ya, inilah kita punya feasible region. Kalau saya lorek lebih daripada paksi X, boleh tak?
Tak boleh sebab kita ada syarat yang wajib iaitu must be greater than equal to 0 kan. X must be greater than equal to 0, Y must be greater than equal to 0. So inilah feasible region dan kita labelkan dia sebagai R. Boleh? Okay, so selesai dapatkan feasible region. Cantik tak lukisan saya? Nana? Cantik. Puji kuat sikit. Jangan so slow. Cantik ke? Oh, okay, beres. Okay, markah PB lah. Markah puji tinggi. Okay, so sekarang ni kita tengok. Kembali kepada objective function. Kita diberi satu objective function iaitu minimize. Subject minimize kita punya objective function iaitu Z sama dengan 3X sama Y. So untuk kita solvekan dia, kita kena buat satu table. Okay, table tu mengandungi ataupun method yang kita nak gunakan yang kita namakan sebagai corner point ataupun vertex point. Okay. So pada gambar rajah kita ni, mana corner point yang wujud? Corner point adalah titik-titik yang berada di sekeliling region kita. Okay, tengok So yang pertama, ini adalah corner point yang pertama. Pada titik 20, 0. Yang kedua, okay, saya labelkan sebagai A. Itu adalah koordinat A. Corner point yang kedua berada dekat sini. Nampak tak? Dia mesti mengelilingi kita punya kawasan hijau tu. Kawasan hijau kita ni berbentuk trapezium kan? Ingat? Betul? Okay. So ini koordinat B. Tetapi koordinat B kita tak dapat baca dengan tepat daripada kertas graf kita. Walaupun saya zoom, alamak, dia macam perpuluhan. So yang tu kita tak pasti, tinggalkan dahulu. Sebab kita akan cari menggunakan point of intersection. Baru kita dapat koordinat yang tepat. Okay. So kita lihat pada koordinat yang seterusnya. Kat sini. Betul? Yang ni saya label sebagai C. Kat sini boleh baca dengan tepat tak? Boleh. Okey. A tadi 20, 0. Yang ni 10, 0. Okey. Dan koordinat yang terakhir, corner point yang terakhir kat sini D. So, A 0, 20. Okey, bermaksud 20, 0. Okey. Cuma sekarang ni kita tak pasti pada satu koordinat saja. Iaitu koordinat B. Okey, koordinat B kita kena cari dia punya point of intersection. So point POI B. Okey. Macam mana nak cari POI B? Garisan apa bertemu garisan apa? Garisan berwarna pink bertemu garisan berwarna biru. Yang warna biru saya tak label . Oh, ni hilang satu markah ni. Y sama dengan 10 tolak X. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak cari biru bertemu pink. So bermaksud 20 tolak 4X sama dengan 10 tolak X. Jadikan X sebagai subjek. So kamu akan dapat 5X sama dengan berapa? 10 5X sama dengan 10. So X sama dengan 2 Betul? Salah ya? Okey, saya pindahkan part ke sana, saya akan dapat apa? 5X kan, betul? Ya ke? 3X kan? Oh, okey, sorry. 4X tolak X, betul? 4X akan dapat 3X Okey, maafkan saya. Terima kasih para pelajar sekalian. Okey, memang cemerlang. So 3X, okey, 20 tolak 10 akan jadi 10. So dapat 10. So bermaksud X kita sama dengan 10/3. Okey, untuk dapatkan Y, kita boleh masukkan mana-mana equation biru ataupun pink. So boleh pilih nak masuk biru ataupun warna pink. So saya pilih warna biru. Y sama dengan 10 tolak 10/3. Gantikan X yang kita dapat tadi. So saya akan dapat 20/3. Betul? Saya dapat 20/3, sama tak? So bermaksud koordinat B, apakah koordinatnya anak-anak? 10/3, 20/3. Okey. So macam saya cakap, clue dia adalah bila kita tak dapat baca dengan tepat pada kertas graf kita tu, kita buat point of intersection. Okey. So selesai mencari corner point. Ada 4 corner point iaitu A, B, C dan D. So sekarang ni kita nak create table sebab kita nak selesaikan objective function kita.
Okey. So saya akan buat table. Dekat table tu akan mengandungi yang pertama adalah coordinate of corner points. So kita tulis corner point. Okay. Corner point. Okey. Okey. Kolom yang kedua adalah apa? Objective function. Objective function kita tadi Z kan? Z sama dengan apa? Bacakan. Tambah? Tambah 6Y. Okey. So, kita ada dua saja. So, kita akan buat dua kolom. So, kita buat table. Satu. Lari pula. Degil lah dia. Baik. Dua. Tiga. Okey. So, kamu dapat bentuk lebih kurang macam ni. Lepas tu, kita masukkan ke semua corner point kita ke dalam table ni. Okey. Okey. So, ada berapa corner point tadi anak-anak pelajar? So, A, B, C, and D. So, coordinate A is 20, 0. Coordinate A? 020. 020 terbalik Okey, thank you. Allah, banyak melalut dah. 020. Okey, saya salah baca ya guys. Jangan kecam saya please. Okey, biasalah kesilapan So, yang pertama A adalah 020. Yang kedua B adalah yang kita kira tadi, iaitu 10/3 dan juga 20/3. Dan C adalah 10/0, betul? 10/0 dan D adalah 20/0. So, kita akan subkan ke dalam kita punya objective function. Okey. Contohnya yang pertama, koordinat A, kita akan dapat 3 darab dengan kosong tambah 6 darab dengan 20. So, hasilnya akan dapat 120. Itu je. Dah kan? Okey. Seterusnya, 3 darab 10/3 tambahkan dengan 6 darab 20/3. So, kita akan dapat hasilnya berapa? 10, 50 Okey, 50. Okey. Seterusnya, 3 darab 10 tambahkan dengan 6 darab kosong. Dapat 30. Boleh ke? Okey. Yang terakhir, 3 darab 20 tambahkan dengan 6 darab kosong. Berapa? 60. Okey. So, kembali kepada kita punya objective function, minimize ke maximize? So, keywordnya minimize. So, bila minimize, bermaksud dia adalah minimum value. Kita nak nilai yang terkecil. So, kita highlightkan yang manakah nilai yang terkecil. 30. So, saya buat star kat tepi 30 tu. Bermaksud, okey, kita beritahu, kita buat conclusion, the minimum value is 30. Okay. When X equal to 10 and Y equal to 0. So, simple as that kita punya penyelesaian. Boleh? So, kamu dah nampak tak dia punya the whole ataupun the big picture of this question. So, kamu akan dapat satu soalan yang panjang. Kamu kena extract maklumat. Lepas extract maklumat, buat lukisan. Lepas buat lukisan, tentukan visible region. Dah tentukan visible region, dapatkan corner point. Baru buat table untuk dapatkan minimize ataupun maximum value. Bergantung pada soalan. Macam soalan kita tadi, dia memang bagi macam ni je kan? That's why tak ada value. Tapi kalau ada ringgit Malaysia, kita letak RM. Okay? Boleh? Boleh tak anak-anak pelajar sekalian? Okay, boleh. Okay, tunjuk muka sikit. Okay, boleh Muka ceria sikit. Okay. Happy tak belajar dekat matrik?
Okey, itu macam dia tanya soal. Happy tak belajar dengan Cikgu Happy? Gitu Happy. Okey, nampak. Good respon guys, good respon. Okey. So, sekarang ni saya nak awak cuba pada soalan yang seterusnya. Pada example yang ke-10. Okey. So, ni macam saya cakap. Kamu ada satu soalan yang sangat panjang untuk kamu selesaikan. Okey. So, langkah pertama, keluarkan maklumat terlebih dahulu. Lepas tu baru kita boleh pergi kepada step-step yang seterusnya. Okay, ni saya nak awak cuba sendiri. So, nanti awak boleh dapatkan dia punya jawapan di saya punya apa nama? Video ni saya akan letak di YouTube. Okey, saya letakkan. Awak boleh tengok Saya tak tunjukkan dia punya gambar aja, tapi saya tunjukkan maklumat dia. Awak boleh check letak awak punya constraint dan awak punya objektif function. And then ini jawapan untuk example yang ke-11. Dan DIY kemudian berakhirlah topik 4. Okay, inilah student 2A9 saya. Okay. So, harap kita berjumpa lagi dalam video akan datang.